على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada kali ini untuk siri kuliah Tartil Tarannum Murattal, Asbabun Nuzul dan pembacaan ayat. Dan tuan-tuan, malam ini Ustaz pilih surah Al-Maidah ayat 20 hingga 26, muka surat 111. Tuan-tuan nak buka telefon pun boleh, nak tengok di skrin kita ni pun insya-Allah. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Itu dia tuan-tuan korban. Lebih kurang satu muka surat lebih sikit daripada surah Al-Ma'idah ayat 20 hingga 26 tadi. Baik, saudara rahmat Allah sekalian, kita tengok sejak tajuk ringkas pada malam ini pada ayat nombor 26 ya. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. Cuba kan? Baik, tumpuan yang saya nak tunjuk di sini tuan-tuan ialah pada titik 3. Untuk perasan alaihim ada titik 3. Kemudian 40 sana ada titik 3. Baik. Maksud titik 3 ini bagi mereka yang belajar Al-Quran, dia faham bahawa ini kalau nak wakaf salah satunya sahaja. Nak wakaf salah satunya sahaja.
Dia misal contoh alif lam mim zalikal kitabu la raib fi. Itu dia ada titik 3 di situ. Yang mana pilih salah satu. La raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi pilih salah satu untuk kita wakaf. Baik. Katakanlah kita sambung. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Cuba tuan. Baik. Boleh ke tidak? Ya. Jawapannya boleh. Jadi kenapa pula suruh berhenti salah satu itu? Itu bila wakaf itu ikhtiari ya, yang ada pilihan boleh. Kalau kita nak nyambung boleh, nak berhenti pun boleh. Jadi sebab itu tidak ada masalah kalau menyambung. Imam Ibnu Jazari kata bahawa laisa hunaka al-waqf ya'thimu 'ala al-qari bitarkihi. Tidak ada satu wakaf dalam Quran ini yang disuruh wakaf tiba-tiba kita nyambung maka berdosalah ia. Tidak ada begitu. Cuma kalau dalam bab-bab wakaf ya, disuruh berhenti itu, maka itulah orang panggil tempat yang paling baik untuk wakaf. Itu tujuan. Cuma kalau nak kata berdosa sampai berdosa seperti orang tak semayang misalnya, tak sama. Yang itu bab perkara fardu yang lain. Yang ini pula ada bab-bab yang dipanggil tentang pilihan yang telah diberikan. Nak sambung ada cara sambung, nak wakaf ada cara wakaf. Baik. Kemudian tuan-tuan, bacaan yang kita baca ramai-ramai tadi, nama bacaannya apa dia tuan-tuan? Bacaan Hafs daripada Asim. Ini bagi tuan-tuan telah bersama kita daripada sebelum ini lagi. Bacaan tu nama bacaan Hafs daripada Asim. Kemudian di sana ada juga bacaan yang lain yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tuan-tuan ayat 26 ni kita nak baca bacaan lain sikit dengan bacaan Ibnul Wardan daripada Abu Ja'far. Ibnul Wardan daripada Abu Ja'far, dengan dua tempat perubahan. Yang pertama ialah alaihim, masa kita menyambung, masa wakaf sama sahaja, masa kita menyambung dia akan jadi silah mimil jama', iaitu ada waw pada bunyi ya. Alaihimu arba'ina sanah. Cuba tuan. Alaihimu arba'ina sanah. Jadi alaihim jadi alaihimu dengan nama bacaannya Ibnul Wardan daripada Abu Ja'far. Baik, yang kedua ialah perubahannya fala ta'sa, dibaca dengan ibdal, buang hamzah tersebut, kekal alif. Jadi bunyinya fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Cuba tuan. Asalnya fala ta'sa wala tasa'ala. Boleh tuan? Baik, kita cuba tengok satu ayatnya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Cuba tuan. Yatihuna fil ardh fala tasa 'alal qaumil fasiqin.
Itu dia tuan-tuan, yang kita sebut bacaannya Ibn Wardan daripada Abu Ja'far. Baik, saya simak rahmat Allah sekalian. Ayat yang Ustaz pilih pada malam ini adalah berkenaan, kita nak bincang sedikit berkenaan dengan isu yang sedang hangat sampai ke hari inilah, manakala dah berlaku sekitar 2 minggu, iaitu isu tentang Israel, Bani Israel dengan Palestin yang berterusan, tak tahulah bila akan berhenti. Dan tuan-tuan, dengan bomnya hospital, dengan dibunuhnya budak-budak, terkena segala macam mara bahaya yang berlaku di sana tuan-tuan. Dan ini antara lain Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita, itulah hakikatnya bahawa Islam yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, semua kita faham bahawa Israel itu merampas tanah Palestin, merampas tanah Palestin sejak tahun 1948. Berlaku peperangan, kemudian perjanjian Balfour, apa semua perjanjian tu dia buat, puak-puak dia juga buat. Lalu diambillah sejengkal ini sejengkal, sehinggalah yang ada sekarang ini sekitar Gaza tu, dan juga di West Bank, yang West Bank ni tebing barat, yang sekitar di Baitul Maqdis itu pun dah terbahagi bagi dua. Jadi tak luas sana dah, itu sahaja orang Islam ada. Dan tuan-tuan, sekeliling Israel itu, tanah Palestin itu sebenarnya sekeliling semua orang Arab di sekelilingnya. Syria, Jordan, Saudi, sebutlah Iran, apa semua itu adalah negara Islam. Kalau dikumpulkan tuan-tuan, jumlah masyarakat Arab yang Muslim Arab Muslim itu hampir 100 juta lebih. 100 juta lebih. Ibaratnya tuan-tuan, kalau kita cakap mudahnya, kalau dia orang sekeh sebiji seorang pun mati habis Israel tu. 100 juta lebih. Tapi itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala cabut izzah, kehebatan, keagungan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang Islam dahulu kala. Jadi belum nampak lagi macam mana cara Islam akan bangkit semula. Jadi walaupun kita sedih dengan keadaan di Palestin sana, kita nak buat apa tak boleh. Tak. Sehingga tuan-tuan, yang boleh kita buat ialah demonstrasi aman, mengutuk, itulah yang kita boleh buat. Selebihnya kita bolehlah beri bantuan-bantuan. Tapi nampaknya tuan-tuan, bantuan itu pun jadi persoalan juga. Rupanya banyak pula skema-skema ni. Ada satu kumpulan itu yang sebelum ini telah mengutip dana untuk Palestin. Ustaz tak nak sebut nama lah, yang tuan-tuan cari sendirilah. Dalam bila diminta dia punya akaunnya, pengurusan dana tersebut, bila dicek tuan-tuan, antara 2-3 tahun ini dia dapat 114 juta untuk dihantar kepada Palestin. 50 juta daripadanya adalah untuk pengurusan gaji-gajinya, urusan-urusan pengurusan, bukan sampai ke Palestin sebenarnya. Jadi Allahumma, kita terasa sangat letih dengan hal inilah. Cuma tuan-tuan, Ustaz nak sebutkan di sini, apa-apa sahaja yang kita buat dengan niat yang betul, niat yang betul. Contohnya kita bersedekah, tuan-tuan, sedekah kita tu tiba-tiba tak sampai, na'udzubillah, katakanlah tak sampai, pahala dapat ke tidak? Jawapannya dapat. Dengan hadis Sahih Bukhari menyebutkan satu kisah, yang Rasulullah menceritakan satu kisah. Ada seorang lelaki, dia bersedekah pada malam hari. Kan zaman dulu malam gelap kan, jadi sekarang pun gelap kalau tak ada lampu. Jadi dia bersedekah pada malam hari ni. Dia kata, asal aku jumpa, aku nak sedekah malam ini. Tujuannya supaya orang tak tahu, tak kenal aku tak kenal dia. Jadi bagi je duit tu, semoga-moga Allah terimalah dia punya sedekah tersebut. Jadi tuan-tuan, bila malam gini dia berilah sedekah. Beri sedekah tuan-tuan, orang dah ambil sedekah ni, orang tu pun ambil lah. Rupanya tuan-tuan,
orang yang ambil itu adalah pencuri, dia keluar nak mencuri rupanya. Dia kata, oh tak payahlah, rezeki terpijak. Tak jadi mencuri malam tu, dapat duit dah. Esok tuan-tuan habis kecoh, si pencuri duit cerita pula, aku semalam nak keluar mencuri, orang bagi duit, tak payah mencuri. Sampailah ke telinga dia, silap aku ya Allah, dah tersalah bagi pada pencuri. Malam esok dia niat lagi nak sedekah. Bila dia niat tuan-tuan, malam tu dia pun bagilah sedekah yang keadaan yang sama. Rupanya dia beri sedekah tadi kepada al-baghiyah ataupun orang az-zaniyah, penzina, wanita yang jahat. Masya Allah, hari kedua juga heboh juga tuan-tuan. Begitulah. Hari ketiga tuan-tuan, dia niat lagi, ya Allah, barangkali mana kamu terimalah. Tak putus asa dia, kamu terimalah ya Allah. Akhirnya sedekahlah malam ketiga. Rupanya sedekah kepada orang kaya dah pula dah. Jadi tuan-tuan, tiga malam salah. Malam keempat dia bermimpi Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedekahnya itu. Yang si pencuri tadi bertaubat daripada jadi pencuri itu jadi orang baik. Yang wanita jahat itu juga berubah bertaubat. Yang si kaya tadi akhirnya jadi orang penderma yang hebat, memberi sumbangan dan harta dia kepada orang, membantu orang miskin. Jadi tuan-tuan, itu maksudnya dapat pahalanya insya-Allah juga. Cuma kita naklah saudara upaya yang kita beri itu sampai kepada sasarannya. Maksudnya kalau niat kepada Palestin, sampai di Palestin. Tempat mana yang tuan-tuan nak sedekah itu Ustaz tak boleh beritahu lah. Ustaz pun tak tahu yang manakah yang paling siqah, paling dipercayai itu, wallahu alam. Tuan-tuan cari sendirilah. Baik. Saudara rahmat Allah sekalian, dalam isu ini Ustaz nak jawab daripada satu sudut tentang sekarang ini Yahudi sedaya upaya, antara lain mereka mengupah influencer ni, pengaruh dalam internet tuan-tuan. Ada satu orang menceritakan dia ditawarkan bayaran RM40,000 untuk menjadi kaki dan tangan kepada Bani Israel lah. Tel Aviv ini untuk membuat video-video tujuan mempengaruhi orang lain untuk menyokong Israel. Bahawa yang mereka buat itu betul. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang mereka buat ini sekarang video-video ada, iaitu kenapa kami nak sangat tanah Palestin ini, kenapa kami buat begitu. Bukan ada sebab lain, sebab sebenarnya tanah ini milik kami. Itu alasan dia. Tanah ini milik kami. Kita kata, apa bukti milik kamu? Dia kata ini adalah tanah yang dijanjikan untuk dia, dan buktinya ada dalam Quran, ada dalam Injil, Bible. Dua-dua ada. Bila dia main isu agama, bermain hujah agama tuan-tuan, maka kita pun alhamdulillah kita kajilah, tengok. Dipanggil the promised land, tanah yang dijanjikan. Okey. Tuan-tuan, rahmat Allah sekalian. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini ayatnya. Ketika Nabi Allah Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh ja'ala fikum anbiya. Ketika mana dijadikan di kalangan kamu paling banyak para nabi. Ya betul. Bani Israel sangat banyak kelebihannya, dan nabi paling ramai di kalangan mereka. Bermula daripada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Daripada lajuran Ishaq ini lahirnya Nabi Yaqub. Daripada Yaqub ini lahir anak 12 orang. Disitulah bermulanya keturunan Bani Israel. Israel adalah nama lain bagi Nabi Yaqub alaihissalam. Panggil Nabi Yaqub pun dia, panggil Israel pun dia. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, yang ada dalam Al-Quran. Baik. Mereka paling ramai kalangan para nabi dan rasul. Wa ja'alakum muluka, juga mereka itu diberi kerajaan, mana pemerintah pun banyak juga. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan mereka diberi kelebihan lebih daripada orang lain seluruh alam ini. Dan ini tuan-tuan, kita akui, kita tidak ada apa-apa penolakan lah. Maksudnya itu betul, kelebihan yang Allah beri. Kemudian ini ayatnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum.
wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam tanah yang suci. Kita panggil Al-Quds, Baitul Maqdis sana tu, Ardul Muqaddasah, Al-Quds, ya? Tanah yang suci itu, allati kataballahu lakum, yang dituliskan untuk kamu. Tengok dia kata, Quran cakap. Baik, sesimat rahmat Allah sekalian, kita pun tak ada penafian, betul Allah sebut demikian. Tapi soalan, ada soalan dalam Al-Quran, ayat yang menyebutkan tentang Bani Israel ini berapa ayat? Puluhan, tuan-tuan, ayat. Ada puluhan. Banyak pula di kalangan ayat-ayat itu yang mencela, menghina, melaknat mereka. Soalannya, kenapa kamu hanya ambil ayat ini, tak pula ambil ayat yang lain yang menghina, mencela kamu tu? Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah tujukan kepada Bani Israel, kita baca 17 kali sehari, tuan-tuan, tu bukanlah golongan yang dimurkai. Siapa dia? Yahudi. Waladdallin adalah Nasara. Tiap-tiap kali semayang kita ucap, tuan-tuan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Paling teruk permusuhan dengan orang Islam ialah kaum Yahudi dan juga orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat macam ni tak pernah nak pakai. Yang nak pakai ayat ni sebab ada kena mengena dengan dia. Jadi maknanya kamu pakai ayat Quran ni tujuan untuk kepentingan sahaja. Satu. Yang kedua, ayat Quran yang ini kenapa baca satu je? Kenapa tak baca habiskan cerita ni? Ustaz ambil semua 6 ayat, tuan-tuan, ni 6 ayat ni baru habis cerita. Dia ambil satu je, Ardul Muqaddasata allati kataballahu lakum, tanah yang suci yang ditulis, ditentukan untuk mereka. Baik, tuan-tuan, yang itu betul, tanah yang memang Allah SWT tuliskan untuk mereka. Allah suruh mereka masuk ke dalam tanah tersebut, duduklah sana. Tapi tuan-tuan, soalannya, adakah mereka masuk? Itu soalan. Allah suruh masuk, adakah mereka masuk? Jawapannya tak. Ini jawapan Nabi Allah Musa. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya dalam Baitul Maqdis ada satu kaum yang sangat gagah perkasa. Kami tak nak lawan dengan mereka, kami tak nak masuk. Wa inna lan nadkhulaha, kami selama-lamanya tak akan masuk. Mereka tak masuk pun, tuan-tuan. Maknanya ada dua perkara penting. Tempat itu sudah ada kaum lain satu, bukan mereka pertama, malahan kaum lain di situ. Yang kedua ialah mereka tidak sekali-kali masuk ke dalam tanah Palestin itu. Ini dia, tuan-tuan. Jadi kenapa ayat yang tadi nak baca, ayat ni tak nak baca? Offer, tawaran yang Allah beri itu dengan sebab mereka masuk. Dah mereka tak masuk, adakah offer itu ada lagi? Tak ada dah, habis dah. Ini kisah ini bila? Zaman Nabi Allah Musa AS. Tiba-tiba tahun 2023 ini nak bagi alasan ini, bahawa ini hak kami. Tuan-tuan agak-agak boleh terima? Tak masuk pada akal. Ustaz tak heranlah kalau Yahudi kata begitu, orang bukan Islam kata begitu. Orang Islam pun ada kata begitu, tuan-tuan. Dalam video ni bila dirujuk semua yang tulis, yang balas semua sekali, tuan-tuan, ada dekat orang Islam. Oh, patutlah, rupanya hak mereka sebenarnya. Tanah itu hak Yahudi sebenarnya. Orang Islam pun kata begitu juga. Nampak sangatlah tak baca Quran. Allahumma. Kemudian ada dua orang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Nabi Bani Israel ini, yang pujuk mereka untuk masuk. Ini orang-orang yang baik, pujuk masuk. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kau masuk, kamu menang. Walaupun dalam tu ada kaum yang sangat kuat, kamu akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kepada Allah, bertawakal kepada Allah sekiranya kamu golongan mukminin. Mereka jawab sekali lagi, hei Musa, tak payahlah suruh orang pujuk kami tidak akan masuk. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Selagi mereka ada kat situ, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Ini jawapan jahat dia, tuan-tuan, yang Allah rakamkan. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hei Musa, dah kamu nak masuk sangat, nak perang sangat, kamu pergi dengan Tuhan kamu, berperanglah dengan mereka. Tuan-tuan, bukan Nabi Musa dia kata begitu, Allah ni kata begitu juga.
Ini Bani Israel. Satu puak, satu kumpulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kami akan duduk di sini saja, kamu pergilah. Maka Nabi Musa sedih, tuan-tuan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa kata bahawa ya Allah, aku ni tak mampu nak kawal mereka, ya Allah. Aku ini, diri aku dan adik aku Harun bolehlah. Maka aku suruh pada kamu, fafruq bainana. Ini tuan-tuan doa Nabi Allah Musa, tolong pisahkan aku tak nak tengok mereka ini. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Aku tak nak tengok kaum yang fasik ini. Nabi Musa pun tak nak terima mereka, tuan-tuan. Inilah hakikat yang berlaku kepada Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Mereka diharamkan masuk ke tanah Palestin itu selama 40 tahun. Jadi tuan-tuan, tak boleh masuk. Mereka cuba cari pintu, cuba cari kawasan nak masuk, tak boleh. Allah tidak benarkan selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Lalu mereka lah berkeliaran ke mana-mana bahagian dunia ini. Sebab tu kata para ulama, tuan-tuan, barangkali daripada isyarat ayat ini, Israel ini, tuan-tuan, tidak ada negara. Mereka bertempiaran, berkeliaran di mana-mana bahagian dunia, sehinggalah mereka merampas tanah Palestin pada tahun 1148 dan berlaku siri berpengaruh seterusnya, sehinggalah mereka dapat ambil majoriti daripada tanah Palestin yang mereka rampas. Jadi tuan-tuan, yatihuna fil ard, mereka bertempiaran, berkeliaran di muka bumi ini. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, kamu sedih wahai Musa terhadap kaum yang fasik ini. Baik, Saudara rahmat Allah sekalian, kita sekadar yang kita boleh buat, iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bantulah ada sudut keuangan, dari sudut entah apalah, pakaian ke apa yang boleh lah, yang boleh sampai ke sana. Cuma Ustaz sebut tadi, Ustaz tak tahu jalan manakah yang paling siqah, paling dipercayai untuk dihantar perkara tersebut. Itu tuan-tuan kena buat research sendiri, cari sendiri. Semoga-moga ikhtiar itu Allah Subhanahu Wa Taala bantu. Kemudian tuan-tuan, satu lagi yang kita boleh buat, iaitu tuan-tuan, barang-barang berkaitan Israel. Berkaitan Israel ini, maka jangan belilah, tuan-tuan. Kita niatlah, ya Allah, aku tak beli ni, walaupun aku nak sebenarnya, tapi tak beli ni. Kenapa? Kerana sebagai membantu rakyat Palestin yang sedang dibunuh, sedang disembelih, sedang dibom. Sekurang-kurang itulah kita boleh buat. Tuan-tuan, Ustaz tidak nak berkempen pada satu perkara ini, tapi yang kita duk soal lama, saya nak sebut secara umum sajalah. Misalnya McDonald, minta maaf lah tuan-tuan, sebelum ini kita sudah bertanya berkali-kali lah. Syarikat itu dikatakan adalah milik orang Islam sepenuhnya di Malaysia ini. McDonald adalah milik orang Islam sepenuhnya. Okey. Cuma yang kita nak tanya ialah nama McDonald itu adakah tidak dibayar royaltinya, pampasan ke apa nama nak guna nama tu? Adakah secara percuma? Maka tuan-tuan, semalam jawapan rasmi kita dapat. Semalam jawapan rasmi daripada pihak mereka sendiri bahawa mereka membayar royalti untuk tujuan menggunakan nama McDonald itu. Jadi Ustaz tidak berkempen apa-apa, tuan-tuan. Ya, Ustaz serah pada tuan-tuan untuk renung dan fikirkan. Kalau tuan-tuan rasa okey, silakan. Kalau rasa tujuannya tidak okey, maka itu Ustaz serah pada diri masing-masing lah. Cuma kalau kita buat satu perkara niat untuk membantu orang Islam itu, tuan-tuan, insya-Allah kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang mengambil tahu tentang orang Islam, mengambil sikap membantu, mengambil sikap prihatin kepada orang Islam, maka insya-Allah dia termasuk dalam golongan tersebut. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa-siapa yang tak ambil hal, tak ambil bicara kepada orang Islam yang lain, maka Rasulullah kata dia bukan daripada golongan tersebut. Baik, itu kita boleh bantu, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, satu perkara penting Ustaz nak sebut. Israel ini, dia menggunakan kaedah tanah ini tok nenek kami duduk dulu. Guna kaedah
tanah ini tok nenek kami duduk dulu. Kita kata bila nu 1000 tahun 2000 tahun dulu. Ada. Jadi asal milik kami. Baik tuan-tuan. Ustaz nak tanyalah, katakanlah masjid ini. Masjid ini ada satu orang datang mengaku. Dia kata, saya nak tanah masjid ini. Kenapa? Kerana tanah ini adalah tok nenek saya duduk 1000 tahun lepas. Agak-agaknya tuan-tuan nak terima. Tuan-tuan nak ambil hal dengan tuntutan dia itu. Ya? Ustaz yakin mana-mana orang tidak akan terima klaim yang seperti itu. Tapi Israel cuba buat perkara ini untuk tanah Palestin. Tuan-tuan, kalau betul pun tanah ini dimiliki oleh tok dia 1000 tahun lepas, kalau betul, 1000 tahun itu boleh berlaku 1001 macam perkara. Mungkin tok dia jual kepada orang lain, satu, boleh jadi tak? Nombor dua ialah mungkin berlaku satu malapetaka dahsyat sehingga seperti mana kaum Samud mati semua sekali tu. Lalu bila mati orang lain ambil tanah tu. Ada? Dua, mungkin pula mereka perang apa semua, akhirnya orang yang perang tadi menang menakluknya, boleh jadi juga. Jadi banyak kemungkinan yang berlaku. Tiba-tiba dia abaikan semua ini tok nenek saya punya dulu. Kalaulah begitu tuan-tuan, cakap kepada mereka, maka dengan sebab itu Amerika sendiri bukanlah Joe Biden punya orang sekarang yang punya dia ialah Red Indian, betul kan? Orang asal di tanah Amerika itu namanya Red Indian punya orang. Dia berhak terhadap tanah itu. Tapi adakah sekarang ini Red Indian boleh menuntut tanah itu? Menuntut pemerintahannya sekali? Boleh? Tak boleh tuan-tuan. Maksudnya tidak ada undang-undang dunia, seluruh dunia yang membenarkan perkara itu. Tak ada. Tiba-tiba dia nak gunakan kaedah tok nenek kami itu kepada tanah Palestin. Ini tuan-tuan yang berlaku kepada Bani Israel. Jadi semoga-moga tuan-tuan kita sama-sama celik dalam hal seperti ini. Jangan terikut-ikut rentak mereka. Mereka nak menguasai dalam bentuk media ini. Mereka masukkan video-video, oh betul lah Quran cakap gitu, Injil cakap, Bible cakap gitu. Sebenarnya ini tanah asalnya adalah milik Israel. Na'udzubillahi min zalik. Jadi seharap kita yang mendengar ini tuan-tuan, kita dapat faham bahawa tanah itu Palestin adalah milik orang Palestin. Dan Palestin ini tuan, nama ini telah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan perbincangan ringkas ini insya-Allah dapat memberi pencerahan kepada kita, dan kita berdoa sama-sama semoga Allah bantu Palestin dan penduduknya, orang Islam, dan ini merupakan cetusan, mudah-mudahan cetusan kepada umat Islam yang untuk bersatu. Nak agak-agak OIC itu bincang mesyuarat bukan main, keputusan tak ada. Mesyuarat bukan main, keputusan tak ada. Kalau gitu tak payahlah buat perhabis high teh kopi je dah. Allahumma, inilah Arabnya yang sekelilingnya. Allahumma, semoga Allah bantu mereka semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.